Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian apresiasi buat saudara pengerusi majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya. Semestinya saudara penjaga masa yang sentiasa peka dengan randiknya. Seterusnya, warga maya yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Rukun negara dijunjung, Malaysia disanjung. Begitulah mauduk bicara kami pada hari ini. Sebelum intipati pidato kami gagaskan, molek kiranya kita selusuri maksud pidato ini dengan lebih mendalam. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat yang telah kami rumuskan konotasinya, rukun negara dijunjung membawa pengertian rukun negara yang perlu disemarakkan dan diberi penghayatan yang penuh dalam sanubari, iaitu dengan menyemai prinsip-prinsip tersebut dalam diri setiap masyarakat. Manakala Malaysia disanjung pula membawa maksud Malaysia yang akan diangkat, dimuliakan dan dipuji sekiranya majoriti rakyatnya mengamalkan prinsip rukun negara ini. Secara tidak langsung, dunia akan memandang tinggi terhadap Malaysia kerana mampu membentuk sebuah negara madani berteraskan 5 prinsip rukun negara. Hadirin, tatkala kita rasa lenanya tidur di bawah payungan bulan dan bintang, jangan kita lupa akan peristiwa 13 Mei 1969 yang meninggalkan titik hitam kepada negara. Dek kerana tingginya ego mereka, busuknya jiwa dan angkuh kedudukannya, rakyat kita hilang kewarasan dan bertindak melulu, mengabaikan tanggungjawab serta menghancurkan harapan nenek moyang mereka. Kerana besar hendak melanda, panjang hendak menindih, mereka sanggup bertumpah darah demi mempertahankan ego diri masing-masing yang tinggi. Lantaran kisah yang menyayat hati ini, rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Bagaikan 5 pendekar perkasa dengan keris tersisip sempurna, teguh bersatu demi negara. Begitulah rukun negara. Hanya dengan 5 prinsip mampu membentuk sebuah negara berdaulat. Tampaknya negara tidak mampu berdiri. Tampaknya rakyat tidak mampu berdikari. Sidang hadirin pencinta informasi, perspektif kami yang pertama, bawah kata kunci, kepercayaan kepada Tuhan, pembentuk masyarakat mampan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, pernah menyatakan bahawa prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, menjadi asas penting dalam pembentukan rakyat yang mampu bertoleransi dalam setiap tindakan mereka. Pernyataan ini membuktikan bahawa melalui kepercayaan dalam beragama yang betul akan berupaya membentuk sebuah bangsa yang berjaya dan maju bagi mewujudkan negara Malaysia yang berdaulat. Biarpun Perlembagaan Malaysia memperuntukkan Islam ialah agama persekutuan, namun agama dan kepercayaan yang lain masih boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni dan saling memahami. Hadirin dan hadirat sekalian, mahukah kita menerima nasib yang sama seperti etnik Rohingya yang ditindas dan diperas atas isu agama? Atau kita mahu peristiwa berdarah 13 Mei 1969 berulang kembali? Tepuk dada, tanya selera. Melalui prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini juga mampu melahirkan masyarakat yang bertimbang rasa, bertindak bijak dan meletakkan perpaduan sebagai tonggak utama kehidupan. Bak kata pujangga, serumpun bak serai, sesusun bak sirih, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Ayuh, kita buktikan kepada dunia yang kita mampu hidup bahagia di bawah langit yang sama. Warga pendengar berintegriti, indikator kami kedua bawah lembayung kata, kedaulatan undang-undang, teras negara terbilang. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero pernah menyatakan, keamanan sesebuah masyarakat bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Pernyataan ini jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Kesannya dapat dilihat di banyak negara dunia apabila undang-undang dan keadilan tidak menjadi pasal utama. Natijahnya berlaku kacau bilau yang sekaligus merobek keharmonian masyarakat. Contohnya, konflik Pakistan-India, perang Iraq-Iran dan sengketa Uyghur di Xinjiang, China.
Keadaan tegang yang menggugat perpaduan ini juga tidak mustahil berlaku di Malaysia sekiranya kita terus leka dan tidak mendukung prinsip keempat rukun negara yang mendaulatkan undang-undang. Menurut pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, tujuan penguatkuasaan undang-undang itu bukanlah medium untuk menghukum tetapi bagi memastikan kerukunan negara terus terjaga. Kedudukan semua warga negara juga adalah sama di sisi undang-undang daripada rakyat jelata hinggalah kepada pak-pak menteri. Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenang-wenangnya kerana Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Suasana aman yang lahir ini juga akan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Aspek kami yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan, nadi keharmonian negara. Kesopanan dan kesusilaan ialah prinsip rukun negara yang kelima. Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia, pernah menyatakan bahawa beliau yakin rakyat di negara ini mampu menjadi masyarakat yang paling harmoni dan bersatu padu di dunia sekiranya prinsip kesopanan dan kesusilaan dihayati dalam pergaulan seharian. Jika hal ini diterapkan dalam jiwa setiap rakyat, maka lahirlah masyarakat yang bermoral dan mempunyai sahsiah yang tinggi. Oleh itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan wajib kita pertahankan. Contohnya, gagasan Malaysia Madani, ilham Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu melahirkan generasi yang kaya dengan adat, budaya, nilai dan moral yang tinggi, menepati prinsip rukun negara yang kelima. Hadirin pemegang amanat bangsa, konklusinya, rukun negara hendaklah dijadikan panduan dalam hidup bernegara. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan di sini, di mana lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Ayuh kita bergerak sederap, bertindak serentak. Kita bugarkan penghayatan rukun negara dalam jiwa setiap anak watan. Kerana apa? Kerana tanah pusaka berdaulat ini harus kita pertahankan, harus kita bela dengan menghayati setiap baris rukun negara. Ingatlah, negara kita, tanggungjawab kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puteri SMKT mohon permisi.